Recording. Okay, cun. Hai, Assalamualaikum everyone. It's your boy Liv again daripada Marjans TV. Selamat kembali ke channel aku. Thank you so much sebab klik video ni, sebab mengambil masa korang untuk tengok, untuk tonton video ini dan sebagainya. Dan juga tidak lupa bagi mereka yang baru sampai ke channel aku, nama aku Liv dan ini adalah channel Marjans TV. Okay, channel aku menceritakan tentang benda yang aku nak cerita. Okay, ada kalanya mendatangkan kecaman, ada kalanya mendatangkan kontroversi dan sebagainya. Tapi but hey, okay, this is my channel. Jadi aku hanya buat video untuk orang yang suka video aku. Bagi mereka yang tak suka, kita tak boleh buat apa-apa, betul tak? Jadi teruskan menonton bagi mereka yang suka menonton video aku. Dan bagi mereka yang tak suka video aku, teruskan juga menonton, sebab aku tahu korang pun tak suka video aku tapi kau still nak tengok juga. Feel free to share the video if you feel that it is worth it to share. So hari ni aku nak berceritakan sebuah cerita pasal Valentine's. Mungkin ramai yang dah tahu dan mungkin ramai juga yang tak tahu kisah sejarah apa di sebalik Valentine's Day ni. Aku tak nak bercakap pasal benda ni sebab aku rasa ramai yang dah tahu kot. And jadi aku cakap dalam diri aku macam tak payahlah buat cerita ni, kita buat cerita lain lah. Tetapi bila aku scroll komen-komen dekat one of the video yang cakap pasal Valentine apa benda sebagainya, ada beberapa komen, bukan satu bukan dua tapi banyak lah komen yang berbunyi macam mana tahu. Dia cakap macam cerita pasal Saint Valentine ni dibuat-buat oleh ulama Islam, oleh orang Islam sebab nak memburuk-burukkan orang Kristian. Okay, jadi frankly speaking, memang manusia yang bercakap macam tu adalah mereka yang betul tak tahu cerita sebenarnya. Okay, jadi aku rasa bertanggungjawab, aku rasa terpanggil untuk membuat video ni dan untuk menceritakan dekat korang yang tak tahu, okay, bahawa ini adalah cerita yang sebenar-benarnya. Okay? Kalau kalian boleh cakap cerita Saint Valentine apa semua ni adalah cerita yang ditulis oleh orang Islam untuk memburuk-burukkan orang Kristian, untuk memburuk-burukkan hari perayaan cinta ni semua. Aku mengambil sumber cerita aku pada kali ini yang ditulis oleh orang Kristian sendiri. Okay? Semua yang aku dapat ini datang daripada History Channel. Okay? Macam History yang korang tengok kat Astro tu, History Channel tu. Okay? So yeah, jadi ini adalah penulisan daripada orang Kristian sendiri menceritakan tentang siapakah itu Saint Valentine, apakah cerita ataupun signifikan di balik Valentine's Day. The Catholic Church yang dekat Roman tu mengiktiraf ada beberapa nama yang mereka sahkan, yang mereka sahkan bahawa wujud seorang patron saint yang bernama Valentine. Alright, ada beberapa nama lah, Valentine, Valentinus dan sebagainya lah. Saint Valentine ni dia seorang padri yang who serve in the 3rd century in Rome. Okay, yang berkhidmat pada kurun ketiga di Rome, Italy. Pada ketika itu Emperor Claudius II ni dia cakap single man ataupun orang yang lelaki yang single ni adalah material untuk askar yang paling sesuai. Okay, sangat sesuai untuk jadikan askar adalah mereka yang single, lelaki yang single. Lebih sesuai daripada orang-orang yang berkahwin, ada family dan sebagainya lah. Sebab apabila di medan perang dan sebagainya, orang-orang yang single ni dia macam have nothing to lose lah. Dia tak ada family kat rumah yang tunggu ke apa. Pada pendapat Emperor Claudius ni, dia kata dia macam orang yang single ni akan lebih fokus dan lebih rela mati untuk negara berbanding orang yang dah kahwin ni. Jadi apa yang dia buat adalah mengharamkan pada ketika itu, masa musim perang tu, tahun perang tu, dia announce outlaw untuk bagi young man, lelaki muda ni, kaum yang muda untuk berkahwin. Sebab mereka yang muda ni akan diserap untuk jadikan askar dan sebagainya. Dan pada ketika itu Saint Valentine ni rasa benda itu adalah tidak adil. Okay, benda itu tidak adil dan rasa benda itu adalah kekejaman seorang emperor, seorang raja kepada rakyat-rakyat ni. Jadi secara senyap-senyap Saint Valentine ni, alright, apa yang dia buat adalah dia tersembunyi mengawinkan lelaki-lelaki muda di Rom ketika itu. Apabila dah kantoi, okay, Emperor Claudius II tu tahu apa yang dibuat oleh Saint Valentine ni, apa lagi, dia pun telah dijatuhkan hukum. Jatuh hukum apa? Hukum mati. Pada ketika itu, setelah Saint Valentine tu dihukum mati, bishop ataupun one of the padri yang dekat church tu juga umumkanlah hari tu hari cuti. Tetapi at the same time juga apabila emperor tu dapat tahu, dengan bishop-bishop tu pun sekali kepala dia kena penggal. Itu satu cerita. Ada cerita yang lain juga that circulating around the century. Ada cerita yang keduanya adalah pula Saint Valentine ni pula adalah seorang padri yang menolong orang-orang Kristian keluar dari penjara, daripada penjara tentera-tentera Rom ni. Dan apabila kantoi, apabila dia ditangkap kerana menolong penghuni-penghuni penjara ni keluar, dia dipenjarakan. Dan pada ketika dalam penjara tu dan sebagainya,
sebagainya. Saint Valentine ni dia jatuh cinta dengan seorang wanita, anak kepada penjaga penjara tu. So dia ada dua versi cerita lah that revolves around the guy named Saint Valentine. Itulah cerita seorang lelaki yang bernama Saint Valentine. Jadi bagi mereka kat luar sana yang mengatakan bahawa cerita itu dibuat-buat oleh orang Islam sebab nak jatuhkan Kristian, itu tidak benar sama sekali, sebab cerita itu adalah ditulis oleh orang Kristian sendiri. Roman Catholic Church memang sahkan ada padri ataupun ada saint yang bernama Saint Valentine. Dan seterusnya kita nak bercerita tentang sejarah macam mana Valentine's Day itu wujud. Macam mana boleh jadi wujudnya Valentine's Day pada 14 Februari setiap tahun yang ramai orang sambut di sekeliling kita ni. A part of the story di mana kejadian Saint Valentine itu dibunuh ditanam pada pertengahan Februari pada tahun 270 AD after dimension macam tu. There is another story juga. Ada another story yang berkaitan juga dengan Christianity dengan pagan. Aku bacakan kat sini ya. Other claims that Christian Church may have decided to place Saint Valentine's feast day in the middle of February in effort to Christianize the pagan celebration of Lupercalia. So orang-orang pagan ni dia ada satu festival yang celebration yang disambut oleh orang pagan ni pada Februari 15. Jadi untuk mengkristianisekan orang-orang pagan ni, mereka melakukan satu lagi festival, satu lagi hari keramaian yang besar-besaran pada 14 Februari untuk overshadow event pagan pada 15 Februari. Jadi niat asalnya adalah untuk mengkristianisekan orang-orang pagan itu tadi. Pihak Christian Church pada ketika itu menganggap bahawa apa yang dilakukan oleh masyarakat pagan pada 15 Februari itu adalah amat tidak bermoral. Festival yang dilakukan oleh pagan ni adalah mereka sacrifice, mengorbankan kambing dan sebagainya lah, benda semua itulah. Dan bagi pihak church dia mengatakan bahawa itu adalah sangat-sangat unchristianized, and mereka decide untuk overshadow event orang masyarakat pagan tu menjadi satu event yang kecil kerana datangnya satu event yang lagi besar, event yang meraihkan cinta kononnya pada 14 Februari dengan niat untuk mengkristiankan orang-orang pagan. Jadi guys, nampak tak niat Christian Roman Catholic Church pada ketika itu, pada zaman itu, pada waktu itu mewujudkan Saint Valentine's Day ini, holiday ini, feast ini adalah kerana dengan niat untuk mengkristiankan masyarakat pagan. Kalau bagi mereka mengatakan bahawa Islam yang mereka reka cerita ini, itu adalah tidak benar sama sekali. Alright. Jadi kalau ada lebih banyak cerita di sebalik Saint Valentine itu semualah, aku nak masukkan sedikit cerita pasal Cupid. Nampak tak kalau kita dekat greeting card, dekat Valentine card ke, kat mana-mana ke, mesti ada gambar macam pari-pari anak kecil yang 3 orang tu yang main yang ada arrow tu kan, Cupid orang panggil kan. Aku nak berceritakan sikit tentang Cupid tu sebab dalam tajuk yang sama kan, jadi why not kan. So kita sama-sama ikuti cerita itu. So Cupid ni dia often portray dekat Valentine's card, a naked cherub launching arrows at love at unexpected level. Kerja dia adalah tembak arrow cinta tu kepada manusia yang tak expect dengan cinta. Dia terkena padahan cinta tu, ada jumpa orang lain, dia bercinta dan sebagainya. So cerita di sebalik ini adalah Roman god Cupid and his root in Greek mythology is a Greek god of love, Eros. So ketiga-tiga Cupid tu adalah actually cerita pasal Greek god. Nama dia Nyx, Erebus and Aphrodite. So yang kecil-kecil yang Cupid yang comel-comel tu adalah actually is a Greek god punya anak. Alright, a Greek god of love. It's a celebration of not just culture but very religion. Memang ke arah keagamaan. Apa yang aku cuba nak sampaikan kat sini adalah ternyata perayaan-perayaan seperti ini adalah perayaan yang memang religion oriented, bukan culture punya oriented ke, bukan perayaan yang disambut oleh rakyat masyarakat zaman dulu, bukan macam pesta menuai dan sebagainya. Okay? Benda tu adalah memang religion punya celebration, religion purposes punya celebration. Sebagai umat Islam, tanpa kita sedar, bila kita menyambut perayaan-perayaan macam ni, ini sedikit sebanyak membuatkan kita actually mengikut perayaan yang dilakukan oleh agama lain. Sememangnya betul tu adalah salah di sisi Islam, terutama bagi kita yang betul-betul menyambutnya macam it's a very good day for celebrate love dan sebagainya.
it can be done on any other day as well. Terus terang aku cakap, if you want to be a romantic, you can do so much more other than just on that 14th of February. And to ladies out there, janganlah senang termakan. Wanita-wanita kat luar sana, janganlah senang termakan dengan benda-benda yang macam romantic lah, boyfriend you buat rutin dan sebagainya. Come on ladies, come on girls, you don't need all that. You need a guy that gives you a flower, that gives you a chocolate because it's Wednesday, bukan sebab, not because of just of Valentine's. You want someone that can give you something. Tak kira mereka yang dah berkahwin ke yang belum kahwin ke, aku malah nak sentuh pasal couple lah benda semua ni. Yes, benda tu memang terang-terang salah. 14th of February, benda yang boleh kita tinggalkan, benda yang kita tahu salah, apa salahnya kita tinggalkan. Aku ni bukannya baik sangat apa pun, tapi bila kita dah tahu benda tu adalah benda yang tak elok, benda tu menyerupai agama lain, so apa salahnya? Apa salahnya untuk kita tinggalkan? Hormati mereka yang menyambut, terutamanya mereka yang bukan agama kita, yang bukan agama Islam. Biarkan, tak perlu nak menghina, tak perlu nak mencaci, mencerca mereka yang menyambut dan sebagainya. Ini akan membuatkan Islam tu lebih nampak buruk. Tetapi just tell them it is not our religion, it's not our way of celebrating love. We have so many other ways untuk kita celebrate love. We choose. As a good Muslim, kita pilih jalan yang kita nak. So seperti video ini, kita menyampaikan benda yang baik. Tak perlu nak menghina, tak perlu nak mencaci, tak perlu nak mengkeji. Just remind, ingatkan mereka yang belum tahu. Bukan salah mereka sebab tak tahu, mungkin tak ada rezeki untuk diorang untuk tahu. Bagi mereka yang dah tahu, dah tengok video ni, sampaikanlah supaya kita share rezeki ini pun rezeki lah juga, rezeki ilmu pengetahuan. Thank you so much for watching. Yang rasa video ni bermanfaat, share. Kalau rasa video ni tak best, share juga, sebab kau boleh cakap ke orang lain bahawa video ini mengarut dan sebagainya. So see you guys on my next video. Till then, stay awesome, be a good Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.